8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baru-baru ini, kerajaan mahu memperkenalkan hak tulisan Jawi di sekolah vernakular kerajaan SJKC dan SJKT untuk pelajar tahun 4. Donzo merupakan antara paling awal bermati-mati yang menentangnya dengan menekan kerajaan dengan pelbagai tuntutan. Mereka juga mengumpulkan NGO-NGO China dan India dan menghasut mereka menentang usaha ini. Akhirnya, kerajaan menolak ansur dengan melonggarkan syarat-syarat implementasinya, sehingga pembelajaran ini menjadi pilihan opsional dan setakat 3 muka surat dalam buku teks. Tidak berpuas hati dengan tolak ansur kerajaan, mereka bermain pula dengan sentimen agama iaitu memfitnah tulisan Jawi dan Khot sebagai satu usaha Islamisasi masyarakat bukan Islam. Kini, mereka mahu gerakkan satu petisyen membantah tulisan Jawi ini menimbulkan fitnah yang besar kepada negara terutamanya umat Islam di Malaysia. Selain itu, mereka menuntut agar peperiksaan persendirian UEC diterima sebagai tiket untuk masuk ke Universiti Awam IPTA walaupun kerajaan sudah memberi ruang untuk mereka masuk ke universiti swasta dan universiti kerajaan negeri. Maka kita tuntut agar pertubuhan Donzo ini dihalalkan oleh kerajaan dan kami yakin bahawa ada banyak lagi pertubuhan Cina dan jauh lebih sederhana, patriotik dan moderat. Seterusnya kita pergi kepada artikel isu. Ini adalah artikel-artikel yang menunjukkan tentang isu ini. Seterusnya, punca isu ini terjadi ialah kerana salah faham mengenai seni khat dan tulisan Jawi khususnya dalam kalangan masyarakat bukan Melayu wajar ditangani melalui rundingan serta pembincangan, kata Ketua Menteri Adli Zahari. Beliau berkata langkah itu adalah bagi memastikan seni penulisan warisan itu tidak dipolitikkan oleh pihak tertentu, seterusnya menempati tujuan dan matlamat untuk penjagaannya pada masa depan. Kesan isu ini terjadi adalah kerana salah faham dalam kalangan pihak kepentingan dan ketakutan masyarakat minoriti antara punca ajaran Jawi di sekolah vernakular menjadi isu. Ketegangan tercetus antara ahli akademik sekolah dan orang awam selepas kerajaan mengumumkan cadangan memperkenalkan tulisan asas Jawi kepada murid tahun 4 bermula tahun depan. Ini adalah ulasan komen tentang isu ini. Saya Nur Fazli. Boleh tak saya nak interview Kak pasal mengenai isu perbalahan tulisan Jawi yang berlaku pada 13 Ogos 2019. Nama Kak siapa? Nabila. Umur? 27. 27 betul Okey, nak tanya Kak lah, pada pendapat Kak, isu pembalahan tulisan Jawi yang berlaku pada 13 Ogos 2019 baru-baru ini, apa pendapat Kak? Pendapat saya lah kan, atas kesamaan tulisan Jawi dan Arab menjadi kesalahan fahaman antara kaum lain, kerana bahasa Arab adalah suatu bahasa utama bagi orang Islam. So sebab itulah, jadi kaum lain dia menganggap benda tu adalah dia orang salah faham dengan tulisan Jawi ni, dan sebab itulah disebabkan dia orang salah faham ni lah, so dia orang ingat tulisan Jawi tu adalah tulisan untuk orang Islam dan mereka harus belajar. Disebabkan dia orang salah faham itulah menjadi punca perbalahan antara kaum, antara India, Melayu, Cina di Malaysia. Okey. Kak Nabila, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Fatimah Rosli. Apa pendapat Encik
mengenai isu perbalahan tentang tulisan Jawi yang berlaku 5 bulan Ogos 2019. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam ni cerita dia. Tulisan Jawi ni sebenarnya adalah tulisan yang dinopoli oleh orang Melayu. Yang hakikat sebenarnya tulisan Melayu ni adalah berasal daripada Jawi. Tulisan Jawi ni berasal daripada Al-Quran lah, bahasa Al-Quran, dan digunakan untuk bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi. Okey. Di sebelum kedatangan British, kebanyakan orang-orang Melayu menggunakan tulisan pelantaraan dia adalah tulisan Jawi lah. Okey. Semua kitab-kitab berkaitan dengan kitab apa sekalipun, kitab berkaitan dengan agama, hukum, semua dia tulis dalam bahasa Jawi. Okey. Jadi itu je kalau kita nak pertahankan budaya orang Melayu. Contoh orang India ada tulisan dia. Orang Cina ada tulisan dia. Orang Melayu kita ambil lah pada tulisan Jawi. Fair sebenarnya. Lepas tu tulisan untuk semua sekali kita gunakan tulisan Melayu, tulisan Rumi. Itu je. Tak perlu nak pertikaikan tulisan tu. Sebab apa nak pertikaikan, sedangkan tulisan Cina ke tulisan India ke kita, itu hak dia. Kita sendiri pun tak faham tulisan dia. Adakah kerana kau tidak boleh faham nak baca bahasa Jawi, contohnya macam orang Cina, orang India tak faham bahasa Jawi, awak nak ban bahasa Jawi? Sedangkan kita sendiri, orang Melayu sendiri pun tak faham juga. Kerana banyak yang tak belajar, tak tahu sangat bahasa Cina, tak tahu sangat bahasa tulisan India, kita tak ban pun. Sebab apa awak nak ban? Kerana awak tidak boleh baca. Kerana awak tidak boleh baca, bila orang Melayu menggunakan bahasa Jawi, awak tidak boleh baca. Awak tidak boleh baca. Jika orang Melayu menggunakan tulisan Jawi, awak nak marah. Apa maksud dia sebenarnya atas awak marah sangat tu? Itu je. Okey, apa lagi? Okay, saya nak Asyikin Baitul Zani. Bersama saya ingin bertanya kepada awak, wajarkah kaum lain marah anaknya belajar tentang bahasa tulisan Jawi? Saya rasa tak perlu kot, sebab ia tak berkaitan dengan agama Islam, and ia just tulisan je. Sebagai ibu bapa, kita tak perlu nak berfikiran negatif terhadap tulisan Jawi. Sebab ia tak berkaitan dengan kemasukan seseorang ke dalam Islam. Okay, terima kasih. Puan rasa patutkah tulisan Jawi ni diajar di sekolah SJKC atau SJKT? Boleh, sebab dia hanyalah bahasa dan bukan berkaitan agama Islam, serta mudah memberi pengetahuan kepada pelajar untuk sambung belajar luar negara. Kesimpulan isu ini ialah tulisan Jawi dan khot di SJK tidak seharusnya dilihat sebagai suatu gerakan Islamisasi kerana ia adalah satu dari unsur budaya masyarakat Malaysia, sama seperti kaligrafi kaum-kaum lain. Sebaliknya, usaha untuk memartabatkan kembali tulisan ini perlu dilihat dari aspek positif kerana ia adalah suatu nilai tambah kepada generasi muda masa kini. Akhir sekali, tulisan Jawi dan khot juga perlu dipelihara sampai bila-bila dalam apa jua cara untuk mengelakkan ia dibiar terkubur di tengah arus kemajuan.